Dasar dan kesan pendudukan Jepun ke atas perjuangan mencapai kemerdekaan di Indonesia. Pada mulanya, Jepun menyerang negara-negara Asia Tenggara mulai pada tahun 1941 selaras dengan dasar imperialismenya. Jepun melaksanakan pelbagai dasar dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Pendudukan Jepun memberikan kesan ke atas perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Yang pertama, dasar politik, yaitu penglibatan orang Indonesia dalam pentadbiran. Jepun memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk terlibat dalam sistem politik. Hal ini kerana Jepun menghadapi kekurangan tenaga pentadbiran awam. Sebagai contohnya, Soekarno dilantik sebagai pemimpin putera dan dibantu oleh Hatta. Yang kedua iaitu Gerakan 3A, di mana Jepun telah membentuk gerakan rakyat iaitu Gerakan 3A pada tahun 1942. Gerakan ini berasal dari slogan Jepun iaitu Jepun Ketua Asia atau Jepun Cahaya. Gerakan ini bertujuan untuk mendapat bantuan orang Indonesia bagi memenuhi keperluan perang dan menjayakan pelaksanaan rancangan kawasan kesemakmuran bersama Asia Timur Raya. Yang ketiga ialah pemerintahan Jepun di Indonesia. Pemerintahan Jepun di Indonesia bercorak ketenteraan, di mana jabatan gubernur dan jabatan pembantu residen dihapuskan. Kedudukan residen sebagai ketua wilayah keresidenan masih dikekalkan. Seterusnya, dasar ekonomi, yaitu bidang perkebunan. Kegiatan perkebunan berkembang dengan kewujudan sebuah badan pengawasan yang dibentuk oleh Juengshan. Seterusnya, kegiatan pertanian. Jepun menjalankan kegiatan membuka tanah baharu dan bekas tanah perkebunan untuk penanaman padi. Sebagai contohnya, bekas perkebunan tembakau di Samudra Timur telah ditanam dengan tanaman padi yang luasnya lebih kurang 10.000 hektar. Seterusnya, kegiatan perdagangan. Jepun mengeksploitasi bahan mentera Indonesia untuk kegunaan sendiri. Malah, bidang perdagangan dimonopoli oleh syarikat swasta Jepun. Terdapat 3 kesan daripada dasar yang dilaksanakan, iaitu kesan politik, kesan ekonomi dan kesan sosial. Pertama sekali, kesan politik. Penduduk tempatan terutama golongan pertengahan diberikan tempat oleh pentadbiran tentera Jepun dalam sistem pemerintahan. Perkara ini telah memberikan pengalaman kepada mereka dalam urusan pentadbiran. Yang kedua, kesan ekonomi. Pentadbiran tentera Jepun telah mengeksploitasi sumber kekayaan dengan cara semua ladang milik Belanda. Oleh sebab itu, penduduk Indonesia dipaksa untuk bekerja di ladang untuk membiayai perbelanjaan perang. Akhir sekali, kesan sosial. Kejayaan Jepun mengalahkan Belanda dan tentera bersekutu telah meniupkan semangat nasionalisme. Akhirnya, masyarakat tempatan menyedari bahawa orang Asia yang dianggap lemah juga mampu mengalahkan kuasa Barat. Oleh itu, penggunaan bahasa Indonesia juga telah dapat menyatupadukan masyarakat Indonesia.